Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton. Saya Dizawati binti Muhammad Ham selaku moderator pada sesi yang kelima bagi pembentangan kajian asas Konvensyen Pendidikan R&D dan Inovasi Pendidikan 2022 atau KOMPI kali kedua tahun 2022 di saluran 8. Terlebih dahulu, ada baiknya saya memperkenalkan barisan juri yang turut serta dalam sesi pembentangan kajian asas hari ini. Kita mulakan dengan juri yang pertama yang dihormati Dr. Kamaruddin bin Ilyas dari Institut Pendidikan Guru Malaysia, manakala juri yang kedua yang dihormati Dr. Nurul Fatni binti Abdul Syukur dari Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama mendengar pembentangan yang pertama dari kumpulan Three Heroes yang diketuai oleh Cheng Ting Xiong dari SJKC Kaibeng, Lenggong Perak dengan kertas kajiannya yang bertajuk Relationship Between School Climate and Teachers Commitment at Hulu Perak District, Perak State. Dipersilakan. Welcome everybody. My name is Jing Ding Xiang and my group member are Pei Hong and Chua Kiping. The title of our case study is Relationship Between School Climate and Teacher Commitment at Hulu Perak District, Perak State in Malaysia. Education is a very important agenda for the development of a country. Recognizing this fact, the Ministry of Education Malaysia has sought to transform education through various development plans and programs to produce quality human capital in terms of physical, emotional, spiritual, intellectual, and social. Recognizing the importance of education, school play a very important role in generating quality students. Thus, it can be said that the success of school lies in the effectiveness of the whole system, wherein belief, climate, spirit, and culture practiced by school pupils consisting of students, teachers, support staff, and administrators. Without good teacher, an education system is said to lack a very important resource. One of the important aspects of quality teachers is by looking at the level of commitment to the profession and their students. Therefore, recognizing the importance of school climate on teacher commitment, school administrators need to examine the aspect and factor of school climate that can influence teacher work commitment so that teacher abilities and talents can be used to the fullest. This study is quantitative study that uses survey method. A survey method was conducted to determine the level of school climate and the level of teacher commitment. Meanwhile, random sampling method used as a sample from the population. This design used because it has the advantage of measuring current attitudes of practice in addition to being able to provide information in a short time. The population used for this study consists teachers from National Chinese Primary School in Hulu Perak District. The population of this study was selected from teachers serving in the Chinese primary school regularly. It is found that a total of 120 teachers and are served in 11 national Chinese primary schools in Hulu Perak District in the state of Perak, Malaysia. Quantitative data collection in this study using instrument. Quantitative data were collected through questionnaires related to school climate and teacher commitment. Data were obtained from instruments distributed by Google phone links to respondents consisting of teachers in Hulu Perak District. The instrument method was chosen to obtain feedback from the respondents because the number of respondents is quite large. In this study, the level of school climate was measured using 44 items. This instrument is consisting 44 questions and divided into 4 dimensions, which is colleges, leadership, behavior of teacher professionalism, emphasis on assessment,
and institutional immunity. The mean and standard deviation score for each dimension, as well as the overall level of school climate. The assessment emphasis dimension got the highest, while the college's leadership dimension had the lowest. Meanwhile, behavior of teacher professionalism and institutional immunity recorded a moderate level. However, all four dimensions are at the level of the school climate is high. This means that overall the school climate is at the high level with a mean score of 4.09, and the respondents think that their school climate is more emphasizing school assessment than other dimensions. In this study, the level of teacher commitment was measured using 15 items. The distribution of respondents according to mean and standard division of teacher commitment. The assessment item 1 and item 10 got the highest score, while the item 3 had the lowest score. The finding of the study showed that the school climate in Hulu Perak District, Perak State in Malaysia, was highest with a mean of 4.06 and standard deviations 0.2. Meanwhile, referring to the descriptive static result, the overall mean score for teacher commitment is high. The high level of teacher commitment is believed to be one of the factors that affects the school performance. Therefore, teachers with high commitment towards school will work directly which will result in the increase of student performance. Highly commitment teachers have been identified as one of the important factors that contributes to the future of school and education as sold by teachers in the 5 excellent schools in the Hulu Perak District, Perak State. The result of the study showed that there is significant positive commitment teacher in organization. The headmaster is the manager in the primary school and is responsible for all teachers in the school. High level of teacher commitment among teachers will indirectly reduce the issue of late attendance, absence, and early retirement among teachers. In addition, the commitment of teachers will also be able to make them aware sensitive to change, especially to face the challenge of 21st century education. Thus, the existence of a high level of school culture will increase the level of commitment of teachers in the school. The overall finding of this study shows that the level of school climate and teacher commitment is high in primary school in the Hulu Perak District, Perak State in Malaysia. This shows that each school has strict to maintain a good climate to produce high teacher commitment. Furthermore, this study also gives a good sign that government policy, especially the efforts of the Ministry of Education, has been successful in producing highly commitment educators regardless of the type of school they teach, and even efforts to produce administrators who are able to provide good, positive, and open school climate is not invalid and can be seen through the finding of this study. Thank you.
Majlis diteruskan lagi dengan pembentangan kedua yang akan disampaikan oleh Muhammad Mahyudin bin Muhammad Nordin dari Kolej Matrikulasi Labuan dengan tajuk Peningkatan Profesionalisme, Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kajian Tindakan dalam kalangan pensyarah Kolej Matrikulasi Labuan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami kumpulan KML No. 1 daripada Kolej Matrikulasi Labuan. Ahli kumpulan kami, saya Muhammad Mahyudin bin Muhammad Nordin, Encik Nazaruddin bin Zakaria, Puan Nur Hawana binti Muhammad Noor dan Puan Rosnida binti Ramli. Tajuk kajian kami adalah Peningkatan Profesionalisme, Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kajian Tindakan dalam kalangan pensyarah Kolej Matrikulasi Labuan. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, profesionalisme keguruan adalah penyumbang kepada kemanjadian pelajar. Aktiviti berkaitan kajian tindakan mampu mengangkat tahap profesionalisme guru. Kajian-kajian yang lepas jelas menunjukkan kajian tindakan telah memberi kesan positif kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Fokus kajian ini adalah melihat isu dan cabaran pelaksanaan kajian tindakan di Kolej Matrikulasi Labuan. Kajian ini juga akan memperincikan aspek-aspek yang perlu diberi perhatian dalam memastikan aktiviti kajian tindakan di Kolej Matrikulasi Labuan dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Objektif kajian ini adalah mengenal pasti tahap kesukaran, persepsi, aspek, isu dan cabaran pelaksanaan kajian tindakan di kalangan pensyarah Kolej Matrikulasi Labuan. Seterusnya, kajian ini akan menjawab persoalan apakah tahap kesukaran, persepsi, aspek, isu dan cabaran pelaksanaan kajian tindakan di kalangan pensyarah Kolej Matrikulasi Labuan. Kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif dan juga kualitatif. Sampel kajian terdiri daripada 71 orang pensyarah kolej. Borang soal sidik diedarkan secara atas talian. Dapatan kajian untuk aspek tahap kesukaran item melibatkan kemahiran menstruktur dan menulis hasil dapatan kajian merujuk kepada nilai skor paling tinggi. Untuk item kemahiran dalam penulisan bibliografi berada rendah, merujuk kepada tahap kesukaran yang rendah. Secara keseluruhan, tahap kesukaran melaksanakan kajian tindakan berada pada tahap sederhana sukar. Untuk tahap persepsi, pensyarah yang ada pengalaman membuat kajian tindakan menyatakan persepsi yang lebih positif terhadap pelaksanaan kajian tindakan berbanding dengan kumpulan pensyarah yang tiada pengalaman membuat kajian tindakan. Seterusnya adalah 4 aspek berkaitan isu dan cabaran pelaksanaan kajian tindakan. Yang pertama adalah aspek bebanan tugas hakiki. Ini merujuk kepada aktiviti membuat kajian tindakan dilihat sebagai menambah beban kerja kepada pensyarah. Aspek kedua adalah berkaitan pengurusan masa. Pensyarah menyatakan faktor masa menjadi perkara utama untuk membuat kajian tindakan. Berdasarkan tugasan semasa, pensyarah agak sukar untuk meluangkan masa bagi membuat kajian. Aspek seterusnya adalah kekurangan maklumat dan pengetahuan. Pensyarah menyatakan mereka tiada idea untuk memulakan kajian. Selain daripada itu, mereka juga tidak ada sumber rujukan khusus berkaitan kajian tindakan.
Aspek terakhir adalah teknik penulisan kajian. Aspek ini merujuk kepada kemahiran membuat kajian tindakan. Pensyarah menyatakan bukan tidak mahu membuat kajian, tetapi tidak tahu di mana mahu bermula. Pensyarah menyatakan mereka tiada pengalaman, tidak ada kemahiran menganalisis data, dan ada juga isu penggunaan ICT bila membuat analisis data. Ini adalah antara respon-respon pensyarah berkaitan pelaksanaan kajian tindakan. Antaranya adalah berkaitan dengan sistem pembelajaran program motivasi yang tidak sesuai jika hendak melakukan kajian tindakan. Kesukaran mendapatkan intervensi, perlunya sumber rujukan bagi memulakan aktiviti membuat kajian tindakan. Ada juga cadangan untuk mewajibkan semua pensyarah melaksanakan kajian tindakan. Pihak kolej mengadakan sistem mentor-mentee berkaitan kajian tindakan. Pihak kolej boleh menyediakan pelbagai kemudahan dan penghargaan kepada pensyarah yang membuat kajian. Kesimpulan, kajian tindakan di peringkat kolej boleh ditambah baik berdasarkan aspek berikut. Pertama, pihak kolej perlu mengadakan siri, bengkel dan latihan secara berterusan. Pihak kolej juga boleh mengadakan perancangan strategik yang khusus bagi satu tempoh masa yang memastikan budaya kajian tindakan dapat disemarakkan pada masa hadapan. Pihak kolej juga perlu mengadakan kerjasama dengan pihak luar, contohnya membuat perkongsian dengan pakar-pakar daripada universiti, IPG dan mana-mana organisasi pendidikan berkaitan kajian tindakan. Seterusnya, pihak kolej boleh memberi pelbagai sokongan dan penghargaan kepada warga kolej yang terlibat secara aktif dalam melaksanakan kajian tindakan. Sekian, terima kasih.
Okay, kita teruskan lagi sesi hari ini dengan pembentangan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Hana binti Muhammad Husaini dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang yang bertajuk Effect of ED3U Model via Class Point in Enhancing Achievement Towards Learning Genetics Among Matriculation Students. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi everyone. I'm Zakia binti Rashid from KMPP. I will presenting a paper on topic Effect of ED3U Model via Class Point in Enhancing Achievement Towards Learning Genetics Among Matriculation Students. Okay, and these are my group members. As we know, genetic topic in biology is very complex, especially in Mendelian genetic subtopic, and it can cause misconception in students. So, ED3U teaching approach is one of the useful method for conceptual change. It is proven from candidate work report of PSPM that students' achievement in genetics is low. The traditional teaching approach is still not enough to address misconception among students. So, correction mechanism should be introduced. This table explains the implementation of ED3U model using class point in classroom for this study. There are 5 phases which are explore, diagnose, design, discuss, and use. These 5 phases was integrated with class point application during teaching and learning process. These are the research question and research objective in this study. The main purpose of this study is to investigate students' achievement using 2 different teaching approach. At the same time, to identify whether students' achievement can be affected by gender factor. ED3U model via class point teaching approach is expected to be effective in enhancing students' achievement. This finding will contribute to development of education with this teaching approach, thus improving the quality of education in the country. This study is being carried out to a group of students who take biology subject for 1-year program and module 1 only. This study focuses on students' achievement in genetics. This is the research framework for this study. The independent variable is the intervention ED3U teaching approach via class point, and the second independent variable is gender. The dependent variable is students' conceptual understanding in genetics. This study used experimental quasi-design. 90 students were selected using random and inter-group sampling method. Instruments with reliability value 0.92 was used in this study. It contained a set of objective questions on concept of genetics. To obtain the data, this instrument was delivered to the students through Google Form.
The data obtained were analyzed descriptively and inferentially using SPSS 27. Finding of this study proved that ED3U teaching approach via class point is significantly enhancing students' achievement in genetics compared with conventional teaching approach. The table shows that there is a significant difference in mean score between ED3U teaching approach via class point and conventional approach. Explain that there is no significant difference in male and female achievement in genetics. As a conclusion, the level of conceptual understanding in genetics for experimental group increases higher than conceptual understanding in genetics of students in control group. Thus, it will increase the achievement of students in genetics. So, we can say that ED3U teaching approach via class point is proven to improve the level of conceptual understanding in genetics. Implication: educators should consider realizing ED3U teaching approach via class point into teaching strategies as one development contribution in education by integrating their knowledge from different aspects of pedagogy. Time management also needs to be well refined. Educators' planning should include more effective ways with various learning and evaluation methods to enhance cognitive thinking skill in students. Future research proposal: the application of the approach using ED3U teaching approach via class point should be further expanded for other subjects in matriculation. The evaluation of the effectiveness of this module involves a very limited sample and is limited to matriculation students in Penang Matriculation College only. Therefore, the results of this study cannot be digitized for all matriculation students in Malaysia. For our presentation, thank you for listening.
Majlis kita diteruskan lagi dengan pembentangan keempat. Dijemput Dr. Wong Ai Ching dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang untuk membentangkan kajian yang bertajuk The Effectiveness of Segmenting and Signalling Principle S2P on Students' Extraneous Cognitive Load and Performance. Dipersilakan. Hello everyone, my name is Dr. Wong Ai Ching. Today I'm going to present my paper. The title is The Effectiveness of Segmenting and Signaling Principle on Student Extraneous Cognitive Load and Performance. Let's start with the introduction. Video is a format of presenting information at a stream of dynamic visual and auditory content. Empirical research demonstrates that learners not only prefer instructional video over text, but they are also more likely to gain a deeper conceptual understanding of the content from the video than from the word alone. Video may require higher levels of cognitive processing to synthesize the visual auditory stream of information and to extract the semantics of the message. This has increased the learner cognitive load, especially when students are novice in the knowledge domain and lack appropriate prior knowledge to gain their attention. Therefore, a key challenge to use video as instructional device is how to direct learners' attention to relevant information and decrease cognitive load, creating conditions for the learner cognitive system to meet the processing demands that are needed to organize and integrate knowledge from a stream of visual and auditory information. Problem statements. Physics is a very abstract and tough subject. Physics problem solving is an important cognitive activity in the learning process. Students do not appear to be applying metacognitive strategy to process dynamic multimedia information in deep learning way. Besides that, time constraints that make the lecturer lack of time to teach more. Research objective. The main purpose of this study was to examine the effect of segmenting and signaling principle on students' performance in the topic of capacitor and dielectric through YouTube. There are two research questions. A. Is there any significant difference in pre-test and post-test on student performance in the topic of capacitor with dielectric with two different video presentations modes? B. Is there any significant difference in students' extraneous cognitive load in the learning of topic capacitor and dielectric with two different video presentations modes? Similar for hypothesis, there are two hypotheses. Methodology. A quasi-experimental pre-post test was used in this research. There are total 45 students from the matriculation science stream students were selected as a sample. There are two types of instruments. The first one is physics test, consists of 35 multiple choice questions, and the second one is a cognitive load test. Number 4, analysis part. A descriptive statistics analysis and one-way analysis of variant ANOVA was used to analyze the data. Next is the result. From Table 3 and Table 5, the difference in the pre-test score and post-test score for S2P group is 7.57, whereas for NS2P group is 6.14. Mean score of the student performance with the value of the significant P 0.000, meaning that it is less than 0.05. Based on this result, the hypothesis null is rejected. Hence, the result indicates that S2P group performs slightly better than NS2P group in the post-test. Next, for a second hypothesis, the value of the extraneous cognitive load. From Table 6 and Table 8, the extraneous mean score of S2P is 12.57, was slightly lower than NS2P, where the mean value is 15.85. It shows that the extraneous score with the value of significant P is equal to 0.02, meaning that it's less than 0.05. Therefore, the hypothesis of this study was rejected. Hence, the result indicates that S2P was having slightly lower extraneous cognitive load than NS2P. Discussion. Visualization signaling can reduce extraneous processing by extract students' attention, a building of connections between main elements during the lesson.
Besides this, it also can save times and costs. Students can learn wherever or anytime according to the ability of the students. And besides that, according to the David 2005, interactive, cognitive engagement, and multimedia learning, these are the three factors that influence learning through the visualization in line with the principle related to mental model. Therefore, cognitive load can reduce if, let's say, multimedia learning used by applying segmenting and signaling principle in the multimedia learning. Conclusion: this study has proved that S2P video produced had a significant impact on student performance and cognitive load. Video segmentation has proven that can help with the facilitating deep learning and optimize the learning experience from the instructional video. Besides that, signaling may help to reduce extraneous processing by attract student attention to the important information, and it helps students building a connections between the main element during the lesson in the process of organization. Therefore, effective and efficient instructional methods requiring less training time and less mental effort to attain better learning and transfer of performance. This has made the ministry desire to implement 21st century learning and the Industrial Revolution 4.0 in the education in Malaysia. That's all for my presentation today. Thank you.
Kita teruskan lagi dengan menjemput kumpulan kelima dari kumpulan Paradigma yang diketuai oleh Iziani binti Mishtar dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan tajuk Norma Baharu Pendidikan Digital, Jangkaan dan Kebimbangan Pelajar KMNS terhadap Pendidikan Masa Kini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan Paradigma daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu Norma Baharu Pendidikan Digital, Jangkaan dan Kebimbangan Pelajar KMNS terhadap Pendidikan Masa Kini. Kajian yang dijalankan adalah untuk mengkaji jangkaan serta kebimbangan pelajar sesi ini di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan terhadap pendidikan masa kini khususnya sesi PDP di mana era transisi endemik mula berlangsung. Pada ketika ini, PDP terpaksa dijalankan secara dua mod iaitu fizikal dan juga dalam talian pada satu masa yang sama. Ini tidak dinafikan bahawa ia telah memberi banyak cabaran kepada para pendidik dan juga para pelajar. Kajian ini dijalankan berdasarkan pernyataan masalah yang dapat dikutip daripada para pelajar di mana mereka merasa sangsi dengan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam sesi peralihan endemik kerana mereka masih lagi dikekang dengan SOP lama. Selain itu, mereka juga menyatakan perasaan trauma terhadap apa yang telah mereka lalui pada sesi lepas iaitu cabaran PDPR dan juga bimbang akan kebolehan sesebuah institusi pendidikan untuk menyediakan kemudahan yang mereka perlukan. Bagi objektif kajian pula, terdapat dua objektif iaitu yang pertama, bagi mengenal pasti perbezaan jangkaan pelajar terhadap pendidikan masa kini pada pertengahan semester pertama berdasarkan jantina, dan yang kedua adalah untuk mengenal pasti hubungan antara jangkaan pelajar terhadap pendidikan masa kini dengan kebimbangan mereka dalam menjalani sesi PDP pada pertengahan semester pertama. Berikut merupakan bagi persoalan kajian. Yang pertama adalah untuk menguji perbezaan min antara dua kumpulan, di mana adakah terdapat perbezaan jangkaan pelajar terhadap pendidikan masa kini pada pertengahan semester pertama berdasarkan jantina. Maka hipotesis bagi persoalan kajian yang pertama adalah tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi jangkaan pelajar terhadap pendidikan masa kini pada pertengahan semester pertama berdasarkan jantina. Bagi persoalan kajian yang kedua pula adalah untuk menguji hubungan di mana adakah terdapat hubungan antara jangkaan pelajar terhadap pendidikan masa kini dengan kebimbangan mereka dalam menjalani sesi PDP pada pertengahan semester pertama. Maka dengan itu, hipotesis kajian bagi persoalan kajian yang kedua adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jangkaan pelajar terhadap pendidikan masa kini dengan kebimbangan mereka dalam menjalani sesi PDP pada pertengahan semester yang pertama. Ini merupakan kerangka konseptual di mana kita melihat kepada jangkaan terhadap sistem pendidikan masa kini serta tahap kebimbangan pelajar dalam sesi PDP pada pendidikan masa kini di mana ia merupakan satu peralihan kepada sistem pendidikan fasa endemik. Sebanyak 4 kajian lepas telah dipilih untuk tinjauan literatur bagi kajian ini iaitu daripada Hasnah tahun 2020, Abdul Aziz dan Aida Zuraina 2020, Dickinson 1987 dan The Framework for 21st Century Learning pada tahun 2011. Kesemua kajian ini menjurus kepada alternatif baru dalam sistem PDP di mana ia telah memberi implikasi besar sebagai pengalaman baharu serta perlunya mempunyai strategi dalam PDP untuk mencapai matlamat pendidikan bagi berjaya dalam pekerjaan dan juga kehidupan. Dua reka bentuk kajian telah diguna pakai untuk metodologi kajian bagi kajian ini iaitu kuantitatif serta kualitatif. Bagi kuantitatif ialah analisis deskriptif yang bersesuaian untuk menentukan kekerapan dan peratusan profil demografi kajian dan juga data statistik deskriptif yang diperolehi adalah melalui instrumen soal sidik bersama para pelajar. Bagi kualitatif pula ialah melalui pemerhatian ke atas interaksi antara kami pendidik kepada para pelajar melalui aplikasi Telegram yang telah dijalankan. Seramai 150 orang pelajar sistem 4 semester telah dipilih sebagai sampel bagi kajian ini di mana mereka terdiri daripada 36 orang pelajar lelaki dan 114 orang pelajar perempuan. Mereka semua adalah merupakan pelajar SES semester 3. Bagi instrumen kajian pula ialah melalui soal selidik serta nota pemerhatian yang telah dijalankan. Dapatan kajian yang pertama ialah untuk menguji perbezaan min antara dua kumpulan. Maka ujian T tidak bersandar telah dijalankan bagi mengenal pasti perbezaan jangkaan pelajar terhadap pendidikan masa kini berdasarkan jantina.
Jadual 2 di atas menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan jangkaan pelajar terhadap pendidikan masa kini pada pertengahan semester pertama berdasarkan jantina dengan nilai T 0.55 dan signifikan 0.67. Dan dari segi min pula, ia menunjukkan bahawa pelajar lelaki mempunyai tahap jangkaan yang lebih rendah berbanding pelajar perempuan. Maka dengan ini, hipotesis null adalah gagal ditolak dan ia membawa makna bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan jangkaan pelajar terhadap pendidikan masa kini pada pertengahan semester pertama antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Bagi dapatan kajian yang kedua pula adalah untuk menguji hubungan. Maka dengan ini, analisis korelasi Pearson telah dipilih untuk dijalankan bagi mengenal pasti hubungan antara jangkaan pelajar terhadap pendidikan masa kini dengan kebimbangan mereka. Jadual 3 di sini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara jangkaan pelajar terhadap pendidikan masa kini dengan kebimbangan mereka dalam menjalani sesi PTP pada pertengahan semester pertama dengan nilai R sebanyak 0.58 dan nilai signifikan 0.00. Ini menunjukkan bahawa hipotesis null adalah ditolak. Maka dengan ini, ia membawa maksud bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara jangkaan pelajar terhadap pendidikan masa kini dengan kebimbangan mereka dalam menjalani sesi PTP pada pertengahan semester yang pertama. Ini merupakan ringkasan nota interaksi yang telah dijalankan di mana pelajar yang terlibat dalam kajian ini telah melalui fasa pembelajaran dalam talian sepenuhnya pada sesi lepas dan mereka telah berasa bimbang serta tidak selesa. Pelbagai jangkaan timbul dalam diri mereka tentang corak pembelajaran yang bakal mereka lalui di mana penggunaan teknologi akan digunakan secara optimum dan ini telah memberi impak kepada para pendidik dan juga pelajar termasuk pihak KPM untuk mentransformasikan pendidikan agar ianya bersesuaian dengan fasa pendidikan era endemik yang akan berlangsung ini. Sebagai kesimpulan, dapatan menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan jangkaan pelajar terhadap pendidikan masa kini berdasarkan jantina, walau bagaimanapun terdapat hubungan yang signifikan bagi antara jangkaan pelajar terhadap pendidikan masa kini dan juga kebimbangan mereka dalam sesi PDP yang mereka lalui. Selain itu, kita dapat lihat bahawa para pendidik dan pelajar dapat memanfaatkan kedua-dua kaedah pengajaran iaitu secara fizikal dan juga digital dengan lebih efektif. Maka mereka dapat menyahut cabaran untuk mengamalkan norma baru dalam dunia pendidikan era transisi akademik seperti yang disarankan oleh kerajaan. Sekian, terima kasih.
Majlis diteruskan lagi dengan pembentangan yang ke-6 yang diketuai oleh Mas Aida binti Nordin dari Kolej Matrikulasi Sarawak dengan tajuk pembentangan Budaya Kolej Matrikulasi Sarawak dan hubungannya dengan kemahiran insaniah pelajar. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami kumpulan penyelidikan daripada Kolej Matrikulasi Sarawak yang dianggotai oleh saya, Puan Mas Aida binti Nordin, Puan Roziah binti Derasid, Encik Amar bin Ahmad dan Puan Soliwe. Kajian kami adalah Budaya Kolej Matrikulasi Sarawak dan hubungannya dengan kemahiran insaniah pelajar. Sebagai persiapan menuju ke arah negara maju, para pelajar dan mahasiswa perlu dimantapkan lagi dengan aspek jati diri yang tinggi sebagai pewaris masa depan negara. Generasi ini perlu memiliki keseimbangan secara menyeluruh dalam bidang akademik, kemenjadian diri serta kemahiran insaniah selaras dengan matlamat falsafah pendidikan negara untuk melahirkan modal insan yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran negara, masyarakat dan bangsa. Reka bentuk kajian ini adalah secara kualitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan dan soal selidik sebagai instrumen kajian. Kajian ini menggunakan analisis deskriptif untuk merukai ciri-ciri kepada pemboleh ubah. Bagi menentukan interpretasi skor kajian, kami menggunakan skala 1 hingga 5. 5 menunjukkan interpretasi yang sangat tinggi, manakala 1 menunjukkan interpretasi yang sangat rendah. Budaya Kolej Matrikulasi Sarawak ialah mengadakan aktiviti yang melibatkan pelbagai kemahiran, activity action. Kolej membangunkan kemudahan capaian internet untuk memudahkan pelajar mengakses pelbagai maklumat dan faedah. Kolej memupuk budaya memacu pelajar untuk lebih prihatin dan bekerjasama dengan orang lain. Kolej mengaktifkan penggunaan pelbagai medium interaksi digital untuk meningkatkan kepelbagaian kemahiran. Pelajar digerakkan bekerjasama secara berkumpulan bagi meningkatkan prestasi bersama. Kolej memperluaskan penggunaan ICT dalam proses pembelajaran dan pengajaran dan suasana kolej merangsang pelajar berinteraksi dengan baik tanpa mengira latar belakang dan budaya rakan. Dapatan mendapati bahawa tahap amalan budaya kolej secara keseluruhannya berada pada min tinggi. Ini bermakna pembudayaan yang diterapkan amat berpengaruh dan memberi kesan terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan dalam membina karakter pelajar melalui bentuk pengetahuan dan amalan tingkah laku. Pada petak kedua adalah pemboleh ubah bersandar tentang kemahiran insaniah yang merujuk kepada model pembangunan kemahiran insaniah Pelan Pembangunan Pendidikan 2013. Kajian ini memfokuskan 5 aspek kemahiran insaniah iaitu kemahiran kepimpinan, kemahiran komunikasi, kemahiran berfikir, kemahiran interpersonal dan kemahiran bekerjasama. Kajian menunjukkan tahap bagi dimensi kemahiran kepimpinan pelajar berada diinterpretasi secara keseluruhannya adalah tinggi. Ini bermakna pelajar mempunyai keupayaan dalam kebolehan memimpin, iaitu dapat memimpin aktiviti kumpulan dan persatuan, mampu memberi arahan dengan jelas dalam aktiviti yang dikendarikan, dapat mengurus dan menjadi pemudah cara dalam aktiviti, dapat melaksanakan tugas dengan baik dan mampu mencetuskan idea-idea baru dalam perbincangan yang disertai. Dalam dimensi kemahiran komunikasi, kajian menunjukkan interpretasi secara keseluruhannya adalah tinggi. Penguasaan menggunakan bahasa dengan jelas dalam menyuarakan idea serta mampu meyakinkan pendengar melalui pembentangan berada dalam tahap yang tinggi. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kualiti komunikasi dalam kalangan pelajar perlu terus digilap dan dikembangkan melalui pembudayaan yang diamalkan secara berterusan. Kajian menunjukkan dimensi kemahiran berfikir dengan interpretasi secara keseluruhannya adalah tinggi. Daya berfikir pelajar tinggi dalam sebahagian aspek. Kemampuan mengaplikasi dalam pembelajaran sepanjang hayat berada di tahap yang tinggi menunjukkan budaya kolej mampu menggerakkan proses pemikiran pelajar. Kajian menunjukkan secara keseluruhan interpretasi di dalam dimensi kemahiran interpersonal adalah sangat tinggi.
Pelajar dapat berkomunikasi dan membina hubungan yang baik dengan orang lain tanpa sebarang masalah. Kajian ini menunjukkan budaya kolej berjaya meningkatkan penyesuaian diri pelajar untuk beradaptasi dengan kepelbagaian dan perubahan semasa. Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan dimensi kemahiran bekerjasama pelajar juga sangat tinggi. Pelajar didapati mampu menjalinkan hubungan kerjasama dengan orang lain secara baik dalam melaksanakan aktiviti di kolej. Kesediaan bekerjasama dengan pelajar lain tanpa sebarang halangan berkomunikasi menjadi kaya ukur pelaksanaan aktiviti dapat dilaksanakan dengan jayanya melalui amalan kerjasama yang kukuh di kalangan pelajar. Terdapat 3 perbincangan yang kami nyatakan di sini. Amalan tahap budaya Kolej Matrikulasi Sarawak, kajian menunjukkan bahawa aktiviti-aktiviti yang melibatkan kepelbagaian kemahiran seperti aktiviti faction yang diamalkan telah merangsang pemupukan kemahiran insaniah di kalangan pelajar. Hal ini kerana adanya aktiviti yang mewujudkan persaingan sihat dari aspek kerja berpasukan, kepimpinan dan komunikasi. Kedua adalah tahap kemahiran pelajar Kolej Matrikulasi Sarawak. Pengamalan ciri-ciri kemahiran insaniah pelajar Kolej Matrikulasi Sarawak berada di tahap sangat tinggi. Kemajedian serta kemahiran selari dengan pengetahuan, keterampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada negara. Yang ketiga, hubungan tahap amalan budaya Kolej Matrikulasi Sarawak dengan kemahiran insaniah pelajar. Dapatan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara amalan budaya Kolej Matrikulasi Sarawak dengan kemahiran insaniah. Ini menjelaskan ciri-ciri budaya kolej mampu merangsang pembentukan aspek kemahiran insaniah pelajar. Secara keseluruhan, hasil penemuan ini menegaskan bahawa ciri-ciri amalan budaya kolej telah memacu dan memberi impak yang signifikan terhadap pembentukan insaniah pelajar. Oleh itu, ia perlu dipraktikkan secara holistik oleh setiap pelajar dalam membangunkan modal insan cemerlang dan berkualiti. Kesimpulannya, kemahiran insaniah merupakan kemahiran yang amat penting dan diperlukan oleh graduan selain daripada pengetahuan akademik. Walaupun tidak terdapat satu senarai kemahiran yang khusus tentang kemahiran insaniah, pelajar seharusnya tahu menilai kemahiran insaniah yang memenuhi dan menepati kehendak pasaran kerja dan kehidupan seharian yang kian mencabar. Selain itu, pengaruh persekitaran dan budaya juga perlu diberi penekanan kepada pelajar agar pelajar dapat melibatkan diri dalam pelbagai jenis aktiviti fizikal dan meningkatkan kemahiran tambahan. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput pembentang yang ketujuh yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Nur Ramzan bin Muhammad Yusof dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah dengan tajuk pembentangan Tahap Kemahiran Insaniah Pelajar Kejuruteraan Mekanikal Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Lebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur Konvensyen Penyelidikan PLC dan Inovasi Pendidikan Program Edukasi KPM kali kedua Konfi 2022 yang telah memberikan ruang kepada kepala kami untuk membentangkan kajian yang bertajuk Tahap Kemahiran Insaniah Pelajar Kejuruteraan Mekanikal Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Saya Dr. Muhammad Nur Ramzan bin Muhammad Yusof, pensyarah Kejuruteraan Mekanikal, telah menjalankan kajian ini bersama dengan ahli kumpulan yang lain, iaitu Syafriza, Amal Shah, Husaini dan Nosalwa. Pada khidmat kami, topik ini sangat relevan pada situasi pada masa kini. Terlebih dahulu, saya ingin memberi gambaran tentang keseluruhan video pembentangan. Pembentangan bermula dengan pengenalan dan diakhiri dengan kesimpulan. Pelajar KMKK terdiri daripada pelajar lepasan SPM yang mengambil jurusan kejuruteraan mekanikal, awam dan elektrik. Graduat kejuruteraan yang mempunyai kemahiran insaniah dapat memberikan idea dan sumbangan kepada kemajuan organisasi. Muhammad Nur Ramzan, Muhammad Yusof, 2021. Setakat ini, kajian mengenai tahap kemahiran insaniah pelajar kejuruteraan mekanikal KMKK dari segi kemahiran komunikasi, pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah dan kerja berpasukan masih belum dikaji. Kajian ini cuba menelusuri sejauh manakah tahap kemahiran insaniah di kalangan pelajar kejuruteraan mekanikal Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Skop dan batasan kajian hanya berkisar kepada 3 ciri kemahiran insaniah, iaitu kemahiran komunikasi, pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah, serta kerja berpasukan. Kajian ini dipandu oleh teori behavior listening dan literatur. Modul kemahiran insaniah yang dihasilkan oleh Kementerian Pergantian Tinggi Malaysia pada tahun 2006 mengatakan 7 elemen kemahiran insaniah seperti berikut: kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kerja berpasukan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, kemahiran keusahawanan, etika dan moral profesional, kemahiran kepimpinan. Teori behaviorisme menekankan pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan daripada segi tingkah laku dan kepergayaan, termasuklah tingkah laku luaran dan dalaman. Proses ini memerlukan pengulangan sehingga menjadi tingkah laku yang kekal atau tabiat. Metodologi kajian. Bentuk kajian yang digunakan adalah berbentuk tinjauan deskriptif menggunakan kaedah kuantitatif. Sampel kajian ialah 40 orang pelajar kejuruteraan mekanikal, sesi 2022-2023. Menggunakan soal selidik yang dibina dalam bentuk Microsoft Form sebagai instrumen kajian. Soal selidik menggunakan skala Likert 5 peringkat. Penganalisian data bagi kajian ini dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mendapatkan nilai min dan sesian piawai. Dapatan kajian. Nilai keseluruhan pada kajian ini ialah 4.15 yang memberi maksud tahap kemahiran insaniah pelajar kejuruteraan mekanikal pada tahap yang tinggi. Jadi, kemahiran insaniah komunikasi adalah min yang tertinggi, iaitu 4.28. Ciri kemahiran insaniah kemahiran berpasukan adalah min yang terendah, iaitu 4.05. Ciri kemahiran
insaniah, pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah mempunyai min 4.11 perbincangan. Kajian ini telah membuktikan bahawa para pelajar KMKK mempunyai keterampilan insaniah yang tinggi. Maka, pelajar kejuruteraan KMKK, khususnya pelajar kejuruteraan mekanikal, berada pada landasannya betul mendepani masa depan dalam bidang kejuruteraan. Kerana menurut Muhammad Nur Ramzan 2021, dalam bidang kejuruteraan, kemahiran insaniah adalah perlu bagi mengawal kesilapan pertimbangan dalam pelbagai aktiviti kejuruteraan. Muhammad Nur Ramzan 2015 juga dalam kajian mengatakan majikan di Malaysia memerlukan jurutera yang menguasai kemahiran berfikir secara kritis, kemahiran intrapersonal, kemahiran pengurusan maklumat, kemahiran interpersonal dan kemahiran komunikasi yang baik, di mana jelas menunjukkan betapa pentingnya kemahiran insaniah. Kesimpulan, hasil keseluruhan kajian mendapati bahawa tahap kemahiran insaniah pelajar-pelajar KMKK pada tahap yang amat membanggakan. Melalui kajian ini, pihak berkenaan terutamanya BMKPM boleh mendapatkan maklumat tentang tahap kemahiran insaniah pelajar matrikulasi secara keseluruhannya. Dengan ini, pihak BMKPM boleh menggunakan hasil dapatan kajian untuk mengatur program yang sesuai bagi meningkatkan lagi tahap kemahiran insaniah para pelajar matrikulasi, iaitu dengan cara penambahbaikan silibus di matrikulasi. Berdasarkan hasil kajian juga dicadangkan agar aktiviti pembelajaran luar darjah boleh dilaksanakan oleh BMKPM bagi meningkatkan lagi kemahiran insaniah. Pada masa hadapan, diharapkan kajian ini dapat diadakan untuk program 2 tahun Kolej Matrikulasi di Malaysia. Sekian, terima kasih.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan ke-8. Dijemput ketua kumpulannya iaitu Ifriza Munirah binti Ibrahim atau Ibrahim dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dengan tajuk Flip Classroom dan penggunaan AKD meningkatkan pencapaian topik biodiversity dan motivasi pelajar matrikulasi. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami pensyarah unit biologi dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang telah menjalankan kajian yang bertajuk Flip Classroom dan penggunaan AKD dalam meningkatkan pencapaian topik biodiversity dan motivasi pelajar matrikulasi. Pendekatan pembelajaran dalam kajian ini ialah Flip Classroom atau dikenali sebagai kelas terbalik dengan penggunaan alat kognitif digital. So, serba sedikit berkenaan Flip Classroom. Flip Classroom atau kelas terbalik adalah salah satu strategi pembelajaran abad ke-21 yang efektif bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dalam tempoh yang singkat. Flip Classroom adalah model pendekatan pengajaran yang mengalihkan masa kuliah di dalam kelas kepada kuliah melalui video di luar kelas. Flip Classroom ini dijalankan dengan bantuan beberapa alat kognitif digital atau dikenali sebagai AKD. Alat kognitif digital tersebut ialah Edpuzzle, Google Jamboard, Live Worksheet, Mentimeter, Quizzes dan juga WordWall. AKD ini digunakan bagi memudahkan dan mengoptimumkan penggunaan masa melalui pendekatan Flip Classroom. Bagi kajian ini, reka bentuk kajian yang telah digunakan ialah ujian pra-pasca satu kumpulan. Teknik persampilan pula ialah teknik persampilan berbilang peringkat. Sampel yang telah digunakan ialah pelajar sistem 2 semester atau dikenali sebagai SDS yang terdiri daripada sains hayat dan juga sains komputer. Instrumen yang diguna pakai terdapat 2 instrumen iaitu ujian pencapaian biodiversity bagi kingdom animalia serta soal selidik motivasi. Bagi soalan kajian ini, ujian statistik yang digunakan bagi setiap satu kajian ialah bagi soalan kajian yang pertama, ujian statistiknya ialah ANOVA sehala pengukuran berulang. Okey, dan bagi soalan kajian kedua, ANOVA sehala pengukuran berulang juga diguna pakai. Dapatan analisis dan interpretasi data untuk ujian pencapaian biodiversity di sini berdasarkan jadual yang ditunjukkan, skor 1, 2, 3 mewakili ujian pra, ujian pasca 1 dan 3 ialah ujian pasca 2. Okey, hasil analisis data menunjukkan hasil data analisis ANOVA sehala pengukuran berulang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara ujian pra dan pasca 1 iaitu skor 1 dan skor 2 dan pra dan juga pasca 2 iaitu 1 dan juga skor 3 dan seterusnya pasca 1 dan pasca 2 iaitu skor 2 dan skor 3. Okey. Bagi dapatan analisis dan interpretasi data soal selidik motivasi pula, skor 1, 2, 3 mewakili skor 1 ialah ujian pra, skor 2 ujian pasca 1 dan skor 3 ialah ujian pasca 2. Okey. Hasil analisis data menggunakan ANOVA sehala pengukuran berulang juga menunjukkan terdapat perbezaan signifikan antara ujian pra dan ujian pasca 1 iaitu skor 1 dan skor 2. Kemudian pra dan juga pasca 2 iaitu skor 1 dan skor 3. Dan seterusnya pasca 1 dan pasca 2 iaitu skor 2 dan skor 3.
Bagi perbincangan ini didapati ujian pencapaian biodiversiti, dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan signifikan ujian pra, ujian pasca 1, ujian pasca 2 dalam aspek pencapaian pelajar yang melalui pelaksanaan flipped classroom dan penggunaan alat kognitif digital bagi topik biodiversiti. Terdapat kesan kecil yang ketara dalam markah pencapaian ujian pasca pelajar. Seterusnya, soal selidik motivasi juga menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan ujian pra, ujian pasca 1 dan ujian pasca 2 dalam tahap motivasi terhadap sains bagi pelajar yang melalui pelaksanaan flipped classroom dan penggunaan alat kognitif digital bagi topik biodiversiti. Kingdom animal. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa pelaksanaan flipped classroom ini dan juga penggunaan alat kognitif digital ataupun AKD bagi topik biodiversiti Kingdom Animalia telah meningkatkan pencapaian pelajar dalam ujian pencapaian topik biodiversiti. Kajian ini juga mendapati kesan pelaksanaan flipped classroom dengan menggunakan AKD dapat membantu meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran sains memandangkan yang seiring dengan keadaan semasa yang mana pelajar kebanyakannya amat serasi dengan aplikasi digital. Ini secara tidak langsung membantu mereka cenderung dalam mempelajari sains dan seterusnya meningkatkan motivasi terhadap pembelajaran sains. Oleh itu, sekian sahaja pembentangan kumpulan kami dari pensyarah unit biologi KMPP. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput pembentang yang terakhir, Muhammad Hazrul bin Matjuri dari College Vocational Taiping dengan tajuk pembentangan Tahap Kesediaan Kemahiran Generik Pelajar Tahun Akhir di College Vocational Taiping dalam menghadapi persekitaran kerja Revolusi Industri 4.0. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan kajian asas saya yang bertajuk Kesediaan Kemahiran Generik Pelajar Tahun Akhir di College Vocational Taiping dalam menghadapi persekitaran kerja Revolusi Industri 4.0. Sebelum saya membentangkan kajian asas ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hazrul bin Matjuri daripada College Vocational Taiping. Pengenalan. Menurut Sawal Hamid 2020, IR 5.0 adalah mengenai sistem dan sistem cyber fizikal yang boleh menghubungkan dunia digital dengan sistem biologi seperti manusia melalui internet. Hal ini merupakan cabaran di mana pekerja perlu dilatih semula dengan pengetahuan dan set kemahiran baru. Dari segi kemahiran pekerjaan, di samping itu, kemahiran generik juga menjadi isu dalam perubahan pekerjaan IR 4.0 ini. Justru dalam memastikan para pekerja bersedia menghadapi perubahan persekitaran pekerjaan IR 4.0, Pusat Latihan Kemahiran PLK perlu terlebih dahulu memastikan para pelatih diterapkan kemahiran generik yang diperlukan dalam IR 4.0 ini. IR 4.0 sebenarnya memberi kesan kepada perubahan dari segi kemahiran pekerjaan di mana tenaga pekerja perlu dilengkapi dengan kemahiran yang diperlukan untuk membangunkan dan menggunakan teknologi. Menurut Ahmad Syobah Muhammad Isa, Rakan-Rakan 2021, keperluan kemahiran generik amat penting daripada pekerja untuk bekerja dengan persekitaran baru di industri. Penyataan masalah. Walaupun IR 4.0 banyak memberi manfaat ekonomi dan sosial yang besar, ia juga dapat menimbulkan risiko terutamanya dari segi penugasan semula pekerjaan. Berikutan perubahan dalam keperluan kemahiran dasar 4IR negara 2020. Justru untuk memastikan pelajar bersedia dengan perubahan keperluan kemahiran yang akan berlaku dalam persekitaran pekerjaan IR 4.0 ini, pelbagai langkah telah diambil dan salah satunya adalah dengan memantapkan pelajar dengan kemahiran generik. Oleh hal yang demikian, kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti tahap kesediaan kemahiran generik pelajar tahun akhir dalam menghadapi persekitaran kerja IR 4.0. Objektif kajian ini yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan kemahiran generik pelajar tahun akhir Diploma Vocational Malaysia di College Vocational Taiping dalam menghadapi persekitaran kerja IR 4.0. Yang kedua adalah mengenal pasti tahap kesediaan kemahiran generik pelajar tahun akhir Diploma Vocational Malaysia di College Vocational Taiping mengikut program dalam menghadapi persekitaran kerja IR 4.0. Berikut adalah kerangka konseptual kajian, di mana jika dilihat dasar pertama 4IR ini adalah bersumberkan daripada dasar 4IR negara iaitu 2020, iaitu mempersiapkan rakyat dengan pengetahuan dan set kemahiran berkaitan dengan 4IR. Di sini set kemahiran yang berkaitan dengan 4IR adalah kemahiran pekerjaan dan juga kemahiran generik, di mana di sini fokus kajian ini adalah kepada kemahiran generik yang dikaji, iaitu yang terdiri daripada kemahiran komunikasi, kemahiran kepimpinan, kemahiran berpasukan, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran membuat keputusan, kemahiran teknologi maklumat IT daripada Ahmad Syobah Muhammad Isa 2021, yang mana untuk mengkaji kesediaan pelajar terhadap persekitaran kerja IR 4.0. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini menggunakan reka bentuk kajian tinjauan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, di mana kajian ini asalnya ingin menggunakan keseluruhan populasi iaitu seramai 131 orang pelajar tahun akhir DVM di College Vocational Taiping, tetapi hanya 115 orang yang menjawab soal selidik. Walau bagaimanapun ia boleh dijadikan jumlah sampel yang berpadanan dengan saiz populasi kajian Kriti dan Mugo 1970. Instrumen kajian dalam kajian ini menggunakan berunsur sidik yang telah diubah suai daripada kajian Ahmad Syobah Muhammad Isa dan telah dijalankan kajian rintis untuk mengenal pasti keboleh percayaannya terhadap 6 aspek kemahiran generik iaitu kepimpinan 0.8,
Kemahiran komunikasi 0.92, kemahiran berpasukan 0.77, kemahiran penyelesaian masalah 0.62, kemahiran membuat keputusan 0.70 dan kemahiran IT 0.93. Data dianalisis menggunakan SCORMIN berdasarkan 3 indikator iaitu kesediaan iaitu bersedia 3.00 sehingga 3.99, menghampiri kesediaan 2.00 hingga 2.99 dan membangun kesediaan daripada 0 sehingga 1.99. Sumber daripada Abdul Rahman dan rakan-rakan 2019. Berikut adalah dapatan kajian. Yang pertama adalah tahap kesediaan kemahiran generik pelajar tahun akhir Diploma Vocational Malaysia di Kolej Vocational Taiping dalam menghadapi persekitaran kerja IR 4.0. Secara keseluruhannya menunjukkan tahap kesediaan pelajar tahun akhir DVM di Kolej Vocational Taiping terhadap kemahiran generik dalam menghadapi persekitaran kerja IR 4.0 berada pada tahap bersedia. Antara item yang menunjukkan tahap menghampiri kesediaan ialah seperti aspek kemahiran komunikasi iaitu menulis dalam bahasa Inggeris dengan baik, bertutur dalam bahasa Inggeris dengan baik dan kebolehan menyampaikan idea dengan jelas. Yang kedua adalah aspek kemahiran penyelesaian masalah iaitu berkebolehan menganalisis masalah sebelum membuat keputusan dan membentuk idea yang menarik untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah aspek kemahiran membuat pertimbangan dan keputusan iaitu menganalisis sesuatu maklumat sebelum membuat keputusan. Aspek kemahiran kepimpinan iaitu kebolehan mengatur tugas kepada ahli kumpulan dan yang terakhir adalah aspek kemahiran teknologi maklumat iaitu IT, berkebolehan dalam menggunakan semua sistem rangkaian dan membangunkan aplikasi baru. Semua ini adalah dalam menghampiri kesediaan. Dapatan kajian seterusnya adalah tahap kesediaan kemahiran generik pelajar tahun akhir di Diploma Vocational Malaysia di Kolej Vocational Taiping mengikut program dalam menghadapi persekitaran kerja IR 4.0. Jadual 4 menunjukkan tahap kesediaan dan skor min kemahiran generik mengikut program. Terdapat 9 program di Kolej Vocational Taiping di mana secara keseluruhannya semua program berada dalam keadaan bersedia iaitu di antara skor min 3.08 sehingga skor min 3.17. Program yang memperolehi skor min yang tertinggi adalah program pengurusan perniagaan dan yang paling rendah adalah program teknologi elektronik. Terdapat beberapa item dalam aspek kemahiran generik yang perlu dikaji secara mendalam kerana terdapat item yang menunjukkan tahap kesediaan pelajar berada pada tahap menghampiri kesediaan. Hal ini bermakna pelajar masih belum cukup bersedia untuk menghadapi persekitaran kerja IR 4.0. Antara item-item yang menunjukkan pelajar berada pada tahap menghampiri kesediaan adalah dalam aspek komunikasi, kemahiran komunikasi iaitu bertutur dan menulis dalam bahasa Inggeris. Perkara ini sangat penting untuk diberi perhatian oleh para pensyarah terutamanya pihak pengurusan KMP Taiping kerana aspek komunikasi dalam bahasa Inggeris sangat penting dalam menghadapi persekitaran kerja IR 4.0. Selain itu, penyampaian idea yang jelas sangat penting dalam membuat keputusan kerana ia dapat mempengaruhi pemahaman, sikap dan juga tindakan pihak lain sama ada mereka bersetuju ataupun tidak ke atas sesuatu isu sebagaimana yang dikehendaki. Abdul Aziz Yusof 2003. Di industri kemahiran kepimpinan sangat penting dalam memastikan setiap pekerja bawahan menjalankan tugas seperti yang dipertanggungjawabkan. Dalam kajian ini, hasil dapatan menunjukkan item kebolehan mengatur tugas kepada ahli kumpulan berada pada tahap menghampiri kesediaan. Sebenarnya hasil dapatan ini membimbangkan kerana sebagai pemimpin, kebolehan untuk menentukan atau mengatur tugasan dalam ahli kumpulan sangat penting bagi menentukan arah tuju sebuah pasukan yang dipimpin. Bush dan Tony 2008. Akhir sekali, sebagai persediaan menghadapi persekitaran kerja IR 4.0 ini, pelajar yang akan menamatkan pengajian perlu kemahiran tambahan berkenaan dengan teknologi maklumat IT supaya mereka dapat bersaing dalam pekerjaan. Hal ini kerana penggunaan teknologi dalam pekerjaan dapat membantu dalam meningkatkan prestasi pekerja dalam organisasi tersebut berbanding dengan kebergantungan terhadap tenaga kerja. Davis dan rakan-rakan 1992. Yang terakhir sebagai penutup, kesediaan terhadap kemahiran generik sangat penting bagi menghadapi persekitaran kerja IR 4.0 ini. Justru data ini diperlukan untuk penambahbaikan dan strategi yang baik bagi membantu pihak kolej vokasional, terutamanya Kolej Vocational Taiping dalam menyediakan para pelajar dengan kemahiran generik dalam menghadapi persekitaran kerja IR 4.0. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan tamatnya pembentangan dari pembentang yang terakhir itu tadi, maka berakhirlah sudah sesi pembentangan kajian asas Konvensyen Pendidikan R&D dan Inovasi Pendidikan 2022 atau KOMPI pada petang ini. Semoga cetusan idea-idea kreatif dan inovatif yang dikongsikan tadi dapat menjadi sumber inspirasi kepada hadirin sekalian untuk terus menghasilkan inovasi dan pendidikan bagi meningkatkan kualiti amalan pengajaran dan pembelajaran, kepakaran dan seterusnya, meningkatkan profesionalisme para pendidik. Di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada tersalah kata terlanjur bicara sepanjang mengacarakan sesi pembentangan ini. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda, kelapa Bali. Cari disusun, maafi pinta, panjang usia, bersua kembali. Sekian, terima kasih.